baik Kang Jom ni. Jadi inilah dia situasi buli yang berlaku dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nusazra Fazim binti Bakar, nombor matrik 2111020. Saya Nusyamin binti Abdul Rahim dengan nombor matrik 211076. Assalamualaikum, saya Umi Salatin Nisa binti Muhammad Subri, nombor matrik 212492. Nama saya Nurul Wafat Zati binti Muhammad Isa, nombor matrik 212579. Nama saya Nur Natasha binti Muhammad Zawawi dengan nombor matrik 212103. Apa itu buli? Buli adalah penyalahgunaan kuasa oleh individu yang kuat terhadap individu yang lemah. Lazimnya, dalam buli ini, satu pihak akan merasa menang, manakala satu pihak lagi akan merasa ditekan. Objektif kumpulan kami adalah untuk mengenal pasti punca-punca buli dalam kalangan pelajar. Kami juga ingin mengkaji tentang kesan buli yang dialami oleh pelajar. Berdasarkan borang soal selidik yang kami edarkan, kami mendapati bahawa 66.7% iaitu mewakili 20 orang responden bersetuju bahawa pengaruh rakan sebaya menjadi punca seseorang terlibat dalam gejala buli. Bagi soalan seterusnya, kami mendapati bahawa 60% iaitu mewakili 18 orang responden bersetuju bahawa punca seseorang individu dibuli adalah kerana lebih lemah berbanding orang lain. Selain itu, kami juga mendapati bahawa 96.7% iaitu mewakili 29 orang responden bersetuju bahawa buli memberi kesan buruk terhadap kesihatan mental. Akhir sekali, peratusan menunjukkan 66.7% iaitu mewakili 20 orang responden bersetuju bahawa buli ini turut memberi kesan kepada ahli keluarga mangsa buli. Okey, baiklah. Apakah yang anda tahu mengenai buli? Secara umumnya, tingkah laku buli ditafsirkan sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang mengasari orang lain, dan sifat lumrahnya adalah lebih kepada lemah dibandingkan dengan mereka yang mengasarinya. Pada pendapat saya lah, buli ni merujuk kepada macam orang kata kes penderaan fizikal lah orang kata, iaitu daripada satu individu ke individu lain lah. Iaitu benda ni selalunya merujuk kepada pelajar lah, pelajar macam sekolah menengah terutamanya. Kes buli ni macam yang besar, buli yang kecil, macam yang lebih berkuasa, yang lebih mempunyai kuasa, buli yang orang yang tidak berkuasa. Baiklah, soalan seterusnya, adakah anda pernah membuli atau dibuli? Jujurlah saya kata tak pernah membuli atau dibuli, dan tak pernah nampak orang membuli. Saya dari asrama penuh, jadi sifat pembuli dan membuli itu adalah perkara biasa, macam orang panggil turun-temurun. Jadi saya pernah ada dalam situasi membuli dan situasi dibuli. Tetapi membuli tu tak adalah secara agresif, hanya suruh menyuruh. Jadi saya ingin tanya, pada pendapat anda sendiri, mengapakah gejala buli ini berlaku dalam kalangan pelajar? Okay, pada pendapat saya, gejala buli ini berlaku apabila mereka yang menjadi mangsa kepada si pembuli itu mempunyai sifat yang agak lemah dan tidak kemampuan untuk menolak tawaran itu ataupun menandingi kekuatan si pembuli kerana kekuasaan si pembuli itu. Jadi kelemahan ini termasuk aspek fizikal dan lain-lain lah. Dan mangsa buli juga takut dan tidak berupaya untuk mengadu kepada kawan-kawan, kepada ibu bapa dan kepada guru-guru. Mengapa buli ni berlaku? Yang pertama sebab keluarga tu sendirilah. Keluarga tu dah terbiasa dengan macam sesuatu keganasan lah. Macam anak-anak ni, macam budak-budak ni, dia orang selalu tengok macam ahli keluarga dia orang macam bergaduh, dipukul, memukul. Sebab itulah macam
Jadi dia orang pun jadi terikut lah. Wow, ayah aku buat macam ni, jadi aku pun nak try buat lah. Okay, pergi sekolah pukul orang. Jadi yang tu. Yang kedua macam budak-budak ni macam dia orang tak dapat apa yang dia orang nak kat rumah. Jadi sebab tu lah daripada tu dia orang pergi ke sekolah. Okay, dia nampak wah budak ni lemah. Budak ni ada yang aku nak. Jadi aku pun apa lagi? Pukul lah, dapat apa yang aku nak. Berapakah jenis buli yang anda tahu? Jenis buli yang saya tahu adalah 3. Buli secara lisan, buli secara cyber dan buli secara berkontak. Bolehkah anda terangkan contoh buli-buli tersebut? Bagi saya, buli secara lisan tu seperti mengejek seseorang, buli shaming contohnya. Buli secara cyber, mungkin mereka berkata-kata kesat di dalam media sosial terhadap seseorang. Dan buli perbuatan tu adalah seperti memukul seseorang, membuli. Baiklah, soalan yang seterusnya, apakah kesan terhadap mangsa yang dibuli? Untuk kesan kepada gejala buli ni, bagi saya ada 2, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, kebiasaannya akan lebih terarah kepada fizikal, seperti buli fizikal lah, seperti ada kesan lebam atau mungkin patah tangan. Segi mental pula, mereka akan mengalami kemurungan dan rasa sedih terhadap apa yang pembuli buat kepada mereka. Dan akhir sekali, terhadap akademik, mereka punya akademik bukan akan merosot kerana terlalu bimbang akan perkara yang membuatkan mereka sedih. Apakah pendapat anda untuk menangani gejala buli dalam kalangan pelajar? Pada pendapat saya, cara untuk menangani buli terhadap kalangan pelajar ni, satunya adalah mungkin boleh buat kempen pencegahan buli terhadap pelajar daripada NGO ataupun badan kerajaan. Kedua, memberi awareness kepada pelajar-pelajar, memberi talk kepada setiap pelajar mengenai bahaya kesan buli terhadap pembuli dan mangsa buli. Pendapat saya, dalam menangani isu gejala buli ni, kita mestilah bermula daripada rumah. Kerana apa? Kerana pelajar sebut jikalau daripada rumah tu dia sudah pun mengenali budaya buli, jadi dia akan terbawa-bawa sampai sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan adalah ibu bapa yang berada di rumah seharusnya mengelakkan pelajar tu ataupun budak itu daripada mengenali gejala buli. Sekaligus ia akan menyebabkan gejala buli itu akan berkurangan secara berangsur-angsur. Selain daripada itu, bimbingan rakan sebaya juga penting untuk gejala buli ni berkurangan, kerana kalau kita salah pendekatan, maka laluan untuk kita jalani kehidupan di sekolah tu juga berlainan. Dan yang terakhir sekali adalah sudah semestinya di sekolah itu sendiri, pelajar-pelajar kalau guru tidak memberikan bimbingan dengan betul, maka pelajar tu akan terus melakukan gejala buli. Kesimpulannya, kajian dilakukan adalah untuk menyelidik punca pelajar yang terlibat dalam jenayah buli. Selain kita dapat mengenal pasti kesan yang dialami oleh mangsa buli.